Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menceritakan tentang tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk tahun 6. Dan kita akan fokus pada unit yang pertama. Okey, baik. Jom kita tengok. Bagi unit yang pertama, kita akan belajar berkaitan tentang pengaturcaraan. Okey, apa itu pengaturcaraan? Dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai programming. Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang 1.1 kegunaan aturcara komputer. Tahukah kamu bahawa sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai aturcara komputer? Sesetengah alat yang ada di rumah kamu ada pengaturcaraan komputer, ada sistem komputer. Jom kita tengok contoh-contoh yang ada di rumah kamu. Yang pertama, kita ada televisyen pintar, smart TV. Aturcara komputer yang ada pada saya boleh membolehkan mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Dia boleh connect dengan internet. Banyak antaranya boleh tengok sini ada pendingin hawa. Pendingin hawa bila dia ada sistem remote control, dia boleh tetapkan suhu, boleh bagi isyarat yang diterima daripada pengguna. Maksudnya kita guna remote control, kita tetapkan suhu, kita tetapkan timer dan sebagainya. Dia ada sistem komputer. Itu yang disebut sebagai pengaturcaraan. Dan seterusnya kita ada juga jam penggera digital. Ini contoh. Kalau jam biasa tu, jam dinding pakai bateri tu, tak adalah komputer. Ini dia ada digital, ada bunyi dan sebagainya, maka dia ada sistem komputer. Seterusnya pembersih vacuum robotik. Ni orang-orang yang setengah orang dia ada pakai macam ni. Dia ada sistem komputer. Okey, baik. Jom kita tengok apa lagi yang akan kita belajar dalam tajuk ni. Ni pun ada contoh lagi, peti sejuk. Peti sejuk yang ada sistem boleh tetapkan suhu, dia ada sistem komputer. Contoh yang tak ada sistem komputer apa? Contohnya basikal. Basikal, kipas yang tak ada remote control, dia tak ada sistem komputer. Elektrik is elektrik, dia ada sistem elektrik tapi dia tak ada sistem komputer. Tapi kalau kipas tu dia boleh ada remote control, maka dia ada sistem komputer. Okey. Aturcara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Dia ada aturcara komputer ni, dia ada set arahan pada setengah alatan perkakasan yang ada di rumah kita. Okey, contoh. Okey. Komputer benam ini mempunyai aturcara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan aturcara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Next. Okey, ini sebelum kita nak belajar tentang pengaturcaraan komputer tadi, kita nak belajar tentang set arahan. Ini contoh langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Ni ada contoh seorang anak dan ibu. Mana anak tu tanya macam mana kita nak goreng ikan. Ibunya ajar mula-mula buang sisir ikan, lepas tu belah perut ikan, lepas tu keluarkan isi perut, lepas tu basuh ikan hingga bersih. Perkara sekarang ikan ini sudah boleh digoreng. So nak bagi tahu, setiap set arahan komputer kamu tu dia ada langkah-langkah, dia ada arahan-arahan daripada A to Z. Dia tak boleh campur-campur aduk. Macam cara kita nak potong ikan, nak goreng ikan kan ada cara dia. Bukannya goreng dulu baru buang isi perut ikan. Tidak. Cara-cara nak guna vacuum contoh, takkanlah kita terus guna, mesti ada cara dia. Kena pasang plug, kena on,
kena pasang dia punya kepala dia tu dan sebagainya. Tu semua memerlukan langkah-langkah mengikut set arahan. Okey, yang kedua dia ada contoh satu lagi, penggunaan mesin minuman. Orang panggil mesin gedegang. Okey, penggunaan mesin minuman ni kan bermula kena buat apa? Kena masukkan duit, buat pilihan, tekan butang, semuanya ada arahan, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Najmi. Okey, baik, ni pun sama. Okey, tengok muka surat yang seterusnya. Okey, ni sambungan tadi, muka surat tadi sama saja. Right. Okey, tengok muka surat sebelahnya. Set arahan bagi aktiviti harian. Okey, ni pun contoh juga. Ni contoh apa? Contoh dia nak buat resepi kuih apam. Macam mana nak buat kuih apam? Mestilah ada arahan-arahan dia. Yang ini kita perlu belajar step by step sebelum kita memahami pengaturcaraan komputer. Nak bagi tahu pada awak, setiap komputer, setiap sistem komputer yang ada dalam perkakasan perkakas di rumah kamu atau apa saja, dia ada langkah-langkah yang dah disusun oleh komputer tersebut. Satu set arahan yang lengkap dapat membantu pelaksanaan aktiviti harian yang teratur. Set arahan yang berbeza boleh digunakan untuk melaksanakan satu aktiviti harian yang sama. Okey, baik. Senang je. Okey, yang seterusnya, set arahan bagi peralatan digital. Okey, ni contoh. Ni mesin apa ni? Mesin cek imbas kod bar dekat pasaraya. Kalau dekat barang tu dia tak ada tanda harga, kita kena cek pada barcode scan system ni. Dia ada cara dia lah. Ambil barang tu, scan pada yang ada garis-garis tu. Pada setiap produk yang ada, kita akan scan harga dia. Okey, ni pula adalah contoh nak bayar tiket parking. Biasa kalau rajin pergi City Mall tu, jumpa mesin yang dia kata please play your parking ticket. Itu je lah dia ulang-ulang kan. Pun ada caranya. Tak boleh lah kita nak terus masukkan duit. Tak boleh. Masukkan kad dulu, tekan, cek dia punya berapa ringgit perlu bayar, and then bila dia dah keluar arahan untuk kita bayar, baru kita boleh bayar. Okay, semua tu ada step by step. Okay, ini pun sama contoh. Apa yang kita nak belajar ni? Kita nak belajar tentang set arahan sistem pengaturcaraan komputer. Okey, baik. Ni contoh. Mesin basuh elektronik, periuk nasi digital, jam digital, pendingin hawa. Okey, ni ada, nanti kita boleh buat set arahan dia. Macam mana contoh set arahan dia? Set arahan dia ni ada contoh dia tulis pesan berat muatan, tentukan cara basuhan, mulakan basuhan, tamatkan basuhan. Okey, baik. Samalah periuk nasi, jam digital, pendingin hawa, dia ada cara-cara untuk buat dia punya set arahan. Kalau kita tak ikut, apa jadi? Kesan dia rosaklah penggunaan barang-barang tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. So Ustaz harap kamu faham tajuk yang ini supaya kita nak faham set komputer yang ada dalam perkakasan yang berada di rumah atau apa saja mesin-mesin yang kita pernah nampak, dia telah diprogramkan, dia telah disusun macam mana dia berfungsi. Okey, baik. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih.